Selamat pagi ya, kita bersama lagi dalam ruang bicara yang dibawakan kepada anda di Bernama TV. Satu lagi topik yang cukup relevan sebenarnya dengan perkembangan semasa telah pun kita pilih untuk kita sembang bersama dengan dua tetamu yang cukup istimewa yang sudah pun berada bersama saya di studio ruang bicara ini. Baik, topik yang kita pilih hari ini ialah RUU Perbekalan 2021, Politik Matang Demi Rakyat dan Negara. Dan dua tetamu yang sudah pun siap sedia bersama saya di studio, kita ingin mengucapkan setinggi-tinggi terima kasih dan selamat datang semula kepada yang berbahagia Dr. Nur Azlan Hadi Yaakob, iaitu pensyarah kanan di Jabatan Pengajian Kemasyarakatan dan Kewarganegaraan Fakulti Sains Kemanusiaan UPSI. Jadi doktor, apa khabar? Saya Alhamdulillah. Kata baru balik daripada Kelantan? Ya, balik pada Kelantan. Covid di Kelantan macam mana? Dah okey? Saya rasa dah PKPB dah ditamatkan, cuma ada beberapa kawasan, kalau tak salah di Pasir Putih, di satu kawasan pondok yang masih di lagi? PKPD daerah. Yang ada beberapa kes lagi yang serius juga. Okey. Baik, seorang lagi tetamu juga selamat datang semula dan terima kasih kepada yang berbahagia Profesor Madya Dr. Ahmad Razman Abdul Latif, iaitu pensyarah kanan Putra Business School ataupun PBS. Jadi Prof, apa khabar? Alhamdulillah. Sehat ya? Alhamdulillah sehat. Dia doktor orang yang paling takut nak datang ke studio bekas COVID-19 lah. Oh ya. Tapi hari ini Prof Madya Dr. Ahmad Razman memberanikan diri untuk bersama kita di ruang bicara ini. Dan macam saya katakan, ini merupakan topik yang sedang diperkatakan oleh rakyat Malaysia ketika ini. Jadi kalau anda sebahagian daripada rakyat Malaysia yang mungkin ingin memberi pandangan dan juga komen, jangan lupa kami memang memberi ruang dan peluang kepada anda melalui dua talian yang kami sediakan, iaitu 03-2697-9767 dan juga 03-2697-9768. Baiklah, mungkin menarik kalau saya mulakan dululah dengan pakar ekonomi kita lah, Profesor Madya Dr. Ahmad Razman. Sesuatu yang menarik sebenarnya apa yang berlaku hari ini. Pelbagai spekulasi sebenarnya telah pun dimainkan di pelbagai media sosial, media perdana dan sebagainya. Tetapi akhirnya RUU Perbekalan 2021 ini lulus di Dewan Rakyat, walaupun hanya 111 wakil rakyat menyokong dan 108 tidak menyokong, sementara seorang tidak hadir. Yang seorang itulah kita nak tahu siapa. Tapi mungkin reaksi dan juga pandangan Prof lah daripada apa yang berlaku. Ya, Syakawi, saya pun memang seperti rakyat Malaysia lain pun mengikuti dengan orang kata penuh minat apa yang berlaku pada hari ini. Saya buka dua skrin, satu skrin YouTube tengok siaran langsung Parlimen tu, dan satu lagi skrin Bursa Malaysia, indeks KLCI apa yang berlaku. Dan sebenarnya ianya memang orang kata mengikut apa yang berlaku, iaitu apabila desas-desus bahawa belanjawan ini tidak akan diluluskan, maka sentimen pelabur pun agak berubah, jatuh naik menjadi sesuatu yang berlaku sepanjang beberapa hari serta beberapa minggu kebelakangan ini. Namun selepas selesai pengundian itu, memang hari ini KLCI menunjukkan peningkatan yang positif. Dan kalau kita tengok dari tempoh 1 tahun dulu, bermakna Disember tahun lepas dan Disember sekarang, sebenarnya KLCI menunjukkan peningkatan. Kalau tak silap saya, lebih kurang 6% macam tu. Bermakna sepanjang daripada Disember tahun lepas hingga sekarang, kita mengalami penurunan, iaitu pada mula-mula mengalami PKP pada bulan Mac itu, dan kemudian telah kembali pulih. Dan ini sebenarnya juga melambangkan sentimen pelabur dan juga ekonomi yang berlaku sekarang. Apabila belanjawan diluluskan, bermakna pada tahun hadapan segala peruntukan kerajaan persekutuan akan dapat disalurkan untuk belanja pengurusan dan juga belanja pembangunan. Dan kita tahu belanjawan 2021 ini adalah satu belanjawan yang terbesar pernah diumumkan dari segi peruntukan, 322.5 bilion. Dan belanjawan juga merupakan satu kaedah kata fiskal yang amat berkesan dalam merancangkan ekonomi, kerana apabila kerajaan memperuntukkan belanja pengurusan ni, duit ni kebanyakan akan terus pergi kepada masyarakat, individu, peniaga dan aktiviti ekonomi yang tertentu mengikut sektor. Dan ini memang akan membantu memulihkan ekonomi, berbanding dengan hanya kalau kita lihat Bank Negara mengumumkan kata kadar faedah OPI yang tertentu dan sebagainya, kesannya tak berapa nampak secara serta-merta. Tetapi kalau peruntukan ini diberi terus kepada
rakyat dan sebagainya, maka ianya memang akan membantu memulihkan ekonomi seperti jangkaan kerajaan 6.5% hingga 7.5% pada tahun hadapan. Okey, kita dapatkan pandangan daripada Dr. Noor Azlan dengan apa yang berlaku. Mungkin ramai juga barangkali doktor yang ingin mengetahui proses pembentangan belanjawan itu sendiri. Dia ada proses-proses tertentu. Tetapi selepas ini apa yang akan berlaku? Alhamdulillah tadi proses itu berjalan dengan baik dan kita dapat tengok dengan saya hanya tengok dari sudut ini Alhamdulillah dengan apa yang berlaku dalam politik kita 2018 hingga sekarang, positif dan negatif, saya hanya tengok dari sudut positifnya. Kesedaran masyarakat untuk melihat apa yang berlaku dalam kerajaan, apa yang berlaku yang dibuat oleh ahli parlimen itu mula orang ingin belajar. Contohnya tentang belanjawan. Sebelum pada ini orang tak faham belanjawan itu dibuat macam mana. Seolah-olah kerajaan buat kerja, luluskan, bagi duit. Tidak, dia ada tiga. Sebab tu kita tengok ada tiga bacaan. Bacaan pertama, bacaan kedua, bacaan ketiga. Dan masyarakat awam tak faham bacaan pertama itu apa, kedua. Bacaan pertama itu adalah dia baca tajuk saja. Belanjawan kita sekian ini kan. Habis. Dan lepas tu dia akan pergi pada bacaan yang kedua. Di situ pun ada pengundian, pertama pun ada kedua. Kedua tu dia melibatkan dua. Satu perbincangan secara dasar, satu lagi perbincangan secara jantankuasa. Dasar tu dia lebih umum. Kalau dasar Kementerian Dasar Pendidikan dia akan bercakap tentang dasar. Tapi kalau dah masuk peringkat jantankuasa dia spesifik, dia tak boleh nak cakap tentang pendidikan, tiba-tiba you masuk tentang pertanian, tak boleh. Dan yang terakhir yang tadilah ketiga iaitu tentang mengundi. So dalam proses mengundi pun dia ada dua cara juga. Kadang-kadang kita tak berapa faham. Satu undi mengikut suara. Dan ini yang kita dah tengok dalam TV sebagainya, iaitu speaker tanya kan bersetuju atau tidak, dia akan tengok suara paling ramai kan. Tapi kalau yang berlaku yang pertama dulu, yang bacaan yang pertama tu kerana ada yang tak bersetuju, maka mereka mencadangkan kami nak undi belah bagi. Syarat untuk undi belah bagi 15 orang. Yang hari itu tak dapat, dia dapat 11 kalau tak salah saya. Kan? Itu tak maka secara automatik bacaan pertama tu lulus kan. Tapi kalau dapat 15 orang seperti yang kedua, ketiga dan sebagainya, dia kena buat undi belah bagi. Dan undi belah bagi ni pun kena faham. Kita bukan undi yang kat tangan sebagainya, dia ikut blok. Kalau tak salah saya, kalau saya salah rakan-rakan parlimen minta perbetulkan. Kalau tak salah dia ada 8 blok. A, B, C, D, G, F, G sehingga G 8 blok. So mengundi, setiap ketua blok biasanya ahli parlimen yang paling senior akan tanya nak undi siapa dan sebagainya. Ada kertasnya, ya dan tidak. Begitu. Dan akan dah siap semua 8 blok akan dihantar kepada speaker Setiausaha Dewan untuk umumkan seperti tadi. Itu proses kita. So apa yang akan jadi lagi, tadi telah diumumkan lulus alhamdulillah, walaupun dengan cara yang tipis. Dan kita berakhir pada 17 hari bulan. Saya nak maklumkan di sini, dalam sejarah politik kita di Malaysia, belanjawan kita sentiasa diluluskan. Isunya tidak selesai di situ. Kerana isu pertukaran kerajaan itu sebenarnya negatif dalam konteks media. Dia akan melibatkan pelabur takut, masyarakat awam takut. Itu tidak melibatkan belanjawan sangat, dia lebih melibatkan perkara-perkara yang lain. Tapi isu belanjawan tadi alhamdulillah telah berjaya diselesaikan, walaupun dengan lebih saya rasa lebih 3 kursi itu sudah dijangka kan. Banyak spesifikasi sebelum ini memang itulah angka yang ada. Okey, mainan media, spekulasi. Barangkali ini pun penting kita lihat secara serius sebenarnya, Prof. Dr. Ahmad Razman ya. Macam Prof sebut tadi lah, sebelum undian ini dibuat, bursa saham jatuh. Tetapi selepas saja mengetahui keputusan bahawa belanjawan ini diluluskan, saham naik semula. Jadi bahayanya bermain spekulasi ini jika kita kaitkan dengan kedudukan ekonomi negara sebenarnya yang mungkin tidak disedari oleh masyarakat kita. Ya, betul. Apabila politik itu tidak stabil, bermakna ia akan memberi kesan kepada pelaburan, aktiviti ekonomi, kerana kita tidak pasti jika kerajaan bertukar, adakah polisi dasar yang sepatutnya dilancarkan ataupun dilakukan akan berubah ataupun tidak. Dan yang pentingnya tahun depan sebenarnya permulaan untuk rancangan Malaysia ke-12. Dan sampai sekarang sebenarnya belum lagi diumumkan bagaimana rancangan Malaysia ke-12 itu akan berbentuk macam mana. Dan ini disebabkan apa yang berlaku tahun ini berlaku terlalu banyak orang kata
percaturan ataupun politik lah yang orang kata sebenarnya patut ditumpukan untuk memulihkan masalah krisis kesihatan dan juga masalah ekonomi yang melanda. Dan ini adalah satu cabaran yang besar, dan apabila selesai penggulungan ataupun pengundian kelulusan belanjawan ini, sekurang-kurangnya satu itulah orang kata tamat dan fokus sudah boleh diberikan untuk melaksanakan belanjawan 2021 ni untuk tahun hadapan. Dan apabila kita lihat keyakinan pelabur memang sudah mula menunjukkan pemulihan. Kalau kita lihat walaupun pertumbuhan KDNK suku tahun ketiga masih lagi negatif 2.7 macam tu, tetapi sebenarnya ia telah banyak orang kata pulih daripada sebelumnya, negatif 17% pada suku tahun kedua. Dan momentum pemulihan ini seharusnya sepatutnya tidak patut disekat dengan permainan politik ataupun apabila berlaku perubahan kerajaan seperti yang diharapkan oleh setengah pihak. Dan diharapkan selepas ini apabila belanjawan ini telah diluluskan, bermakna permintaan ataupun andaian ataupun belanjawan ataupun apa yang kita lihat tahun depan tu boleh sekurang-kurangnya akan dilaksanakan, boleh orang kata anticipate ataupun dijangkakan. Bermakna dari segi saluran bantuan, inisiatif, kontrak ataupun tender kerajaan, semua tu memang tidak ada halangan dah selepas ini. Itu yang kita nak sebenarnya. Okey, kita akan sambung lagi, tapi saya difahamkan kita dah pun ada pemanggil di talian sekarang ini, Encik Abdullah Osman dari Seremban Negeri Sembilan sudah pun bersiap sedia di talian kita sekarang ini. Assalamualaikum Encik Abdullah. Waalaikumsalam. Ya. Untuk ada juga ahli panel ya. Ada dua perkara lah. Okey. Pertama sekali ialah keputusan undi begitu menariklah, hanya 3 undi. Okey. Menjarakkan untuk kelulusan RUU. Nasib baik tidak dikecualikan undi ahli parlimen yang disyaki kena virus COVID-19 ni. Okey. Jadi tahniahlah kebijaksanaan ahli parlimen yang itu, dan tidak lupa juga speaker yang cekap dan dapat bertindak cepatlah. Tegas. Dan lagi satu ialah apa pandangan ahli panel jika Datuk Seri Anwar pula akan bangkitkan perkara ini, bercadang untuk menghadap Duli Yang Maha Mulia Yang di-Pertuan Agong tentang 113 ahli parlimen yang menyokongnya. Adakah relevan ataupun tidak? Dan lagi satu, minta pandangan tentang kedudukan PM ni, adakah lagi kukuh atau sebagainya. Okey. Itu saja, terima kasih. Baik, terima kasih banyak-banyak Encik Abdullah Osman dari Seremban Negeri Sembilan. Persoalan-persoalan yang menarik. Yang nombor 3 tu saya nak dapatkan pandangan daripada Dr. Nur Azlan lah. Apakah ini menandakan, kita faham bahawa ramai yang bermain di luar sana yang mengatakan bahawa sekiranya belanjawan ini tidak diluluskan, bererti kerajaan yang sedia ada sekarang ini mungkin akan terpaksa dibubarkan, dan kedudukan Tan Sri Muhyiddin Yassin sebagai Perdana Menteri juga mungkin akan terpaksa dilepaskan. Tetapi nampaknya itu tidak menjadi kenyataan. Tetapi itulah mainan. Sebenarnya apa yang boleh berlaku lagi seperti apa yang disebut oleh pemanggil kita? Sebenarnya dari sudut saya bercakap dari sudut literasi kenegaraan ataupun ilmu ketatanegaraan kalau bahasa Indonesianya, kita mengamalkan sistem demokrasi parlimen. So, 3 sistem yang kita kena faham: Raja Perlembagaan, Malaysia sebagai sebuah persekutuan, dan demokrasi parlimen. Apa maksud demokrasi parlimen? Kita memilih wakil-wakil rakyat kita ke parlimen. Dalam konteks kan 222, tapi meninggal 2, kita ada 220. So mereka yang akan buat keputusan di parlimen, siapa yang mendapat 2/3 dapat pindah sesuatu, tapi dalam konteks ini dia tak perlu 2/3, satu undi pun dah cukup baik. Apa kaitan dengan belanjawan? Belanjawan menjadi satu isu yang penting kerana melibatkan kewangan negara kan. Sebenarnya di Malaysia belanjawan kita sentiasa lulus. Cuma kerana politik kita tidak stabil, kita menjadi takut atas isu belanjawan. Saya daripada awal lagi saya confident belanjawan diluluskan walaupun dalam kadar yang sedikit kan. Kenapa? Kerana kita kena faham convention yang jatuhnya kerajaan kerana belanjawan cuma berlaku di Australia pada tahun 1975. Kerana kan kita kan mengamalkan sistem British Westminster kan. Berlaku satu kes belanjawan dibentangkan di Australia, gagal, dia terpaksa jatuh. Tempat kita tak pernah menjatuhkan Perdana Menteri, Menteri Besar, Ketua Menteri dengan belanjawan.
tempat kita berlaku beberapa kes dalam konteks undi tak percaya di Dewan Undangan Negeri dan SD. Dalam konteks Dewan Undangan Negeri dah berlaku banyak kes. Misalnya kalau Ningkan 1966, Datuk Harun Idris di Selangor, di Kelantan kalau tak salah Datuk Mak Nasir 1977 dan berlaku juga sekali di Terengganu kalau tak salah, dan terakhir di Perak. Walaupun usulnya undi percaya, dia bertukar jadi undi tak percaya. Maksudnya itu satu cara. Satu yang kedua adalah SD juga berlaku dalam konteks Malaysia dalam kes 2008 Datuk Sri Nizar di Perak. So dalam isu belanjawan kita belum pernah menjatuhkan Ketua Menteri dan Menteri Besar dalam konteks belanjawan. Cuma kalau belanjawan tak diluluskan seperti dikatakan Prof tadi, dia akan menjadi masalah sedikit. Tapi itu pun dalam konteks perlembagaan kerajaan boleh ada emergency budget sebenarnya diluluskan. Baik, apa akan jadi lagi sesudah ini? Sama ada kita suka atau tidak, kita blok kerajaan atau blok perlembagaan. Saya hanya cakap dalam konteks kita ahli akademik sahaja. Sama ada kita suka atau tidak dengan menang hanya 3 undi, kita kena terima kenyataan dalam sistem demokrasi 3 undi, walaupun 1 undi dia tetap menang, maksudnya kerajaan dah menang. Tetapi adakah kerajaan stabil, adakah kedudukan Perdana Menteri, itu isu lain. Kalau suka atau tidak, selepas pada 2008 pilihan raya kita ataupun 2013, kita tidak lagi mendapat 2/3 kerajaan yang kuat. Itu isu besarnya. So bagi saya, sesat COVID pergi pada pilihan raya, dapat mandat daripada kerajaan dan mendapat mandat daripada rakyat untuk menubuhkan kerajaan yang baru. Okey, ambil satu lagi panggilan yang ada di talian kita sekarang ni. Ridwan dari Pulau Pinang sudah pun ada di talian kami sekarang ni. Assalamualaikum Tuan. Waalaikumsalam. Ya. Assalamualaikum Cik Sekari dan ahli panel yang terkenal. Ya, silakan. Okey, saya ingin tanya mengenai politik matang ini mengenai Indonesia, adakah boleh kita ahli-ahli kabinet PM dan lantik apa adanya seterunya dalam kabinet boleh mewujudkan kestabilan politik. Okey, yang kedua mengenai politik balas dendam, kita tengok kerajaan terdahulu ke ataupun sekarang projek kerajaan yang mega yang dibuat oleh kerajaan terdahulu kemudian dia telah batalkan. Contohnya projek LRT di Penang. Adakah ini merupakan politik politik matang? Boleh ahli panel ulas dalam hal ini? Terima kasih. Wassalam. Baik, terima kasih banyak-banyak Ridwan dari Pulau Pinang. Sebelum kita menjawab persoalan itu, saya nak kongsi sesuatu jugalah dengan Prof Dr. Ahmad Razman sendiri. Mungkin kita lihat situasi semasa lah Prof ya. Kita ada pandemik COVID-19 dan kita juga sedang mengalami satu lanskap ekonomi yang cukup mencabar sebenarnya. Dan apabila belanjawan ini merupakan satu belanjawan yang penuh dengan cabaran sebenarnya, bukan saja dari segi politik tetapi dari segi ekonomi itu sendiri, untuk membangunkan semula ekonomi bukan mudah. Rakyat sudah pun mengeluh dan sebagainya. Apakah ini sebenarnya yang menjadi kekuatan ataupun memberi impak kepada ahli-ahli parlimen untuk membuat keputusan yang bersifat positif meluluskan belanjawan ini? Ya, kalau kita lihat apa yang berlaku bila orang cakap tentang krisis ekonomi, sebenarnya apa yang berlaku, apa yang dimasukkan dengan krisis ekonomi itu, kita lihat sebenarnya masalah kecairan, iaitu apabila orang tidak berbelanja, apabila orang tidak mempunyai pendapatan, maka sukar untuk peniaga, untuk aktiviti perniagaan berlaku kerana tidak berlaku pertukaran tunai. Duit sebenarnya ada, tetapi duit itu dipegang, disimpan oleh golongan tertentu. Maknanya orang yang dah selesa ni dia simpan je, tapi orang-orang yang memerlukan duit ni tak ada duit sebab tak ada dapat bekerja dan sebagainya. Dan belanjawan adalah satu kaedah untuk memastikan bahawa ekonomi kembali berjalan, rakyat dapat peruntukan, bantuan, perniagaan dapat orang kata pinjaman dan sebagainya. Dan apabila isu belanjawan ini dipolitikkan lah, maknanya tak mau lulus ke tak mau luluskan, ia akan orang kata merencatkan segala usaha kerajaan pada tahun ini untuk meningkatkan atau memulihkan ekonomi. Kalau kita lihat daripada Februari lagi, pada zaman kerajaan PH lagi, masa tu Tuan Mahathir ada mengumumkan satu fiskal pemulihan ekonomi masa bulan Februari sebelum PKP itu. Dan selepas itu ada lagi 4 lagi fiskal pemulihan. Kita prihatinlah bencana dan sebagainya. Dan apabila kita lihat itu berjumlah lebih daripada 300 bilion daripada nilai, tetapi suntikan langsung tu 45 bilion. Dan disebabkan itulah kita melihat berlakunya pemulihan. Dan apa yang kita risau apabila negara sedang menuju ke arah pemulihan, tiba-tiba belanjawan itu tidak diluluskan, maka ia akan berlaku satu peringkat
bulan 1, bulan 2 yang mana tidak akan berlaku orang kata suntikan secara langsung. Sekarang kita lihat kebanyakan plan fiskal ransangan tahun ini dia berakhir akhir tahun ni. Jadi bulan Januari 21 tu adalah kesinambungan untuk meneruskan lagi ransangan tu bermula Januari ke hadapan. Itu sebenarnya yang saya lihat betapa pentingnya bulan Januari itu diluluskan. Dr. Anwar Azlan, sesuatu yang menarik jugalah menjadi percakapan di luar sana lah, di kalangan masyarakat, di kalangan rakyat Malaysia khususnya lah. Mereka mengatakan parti-parti pembangkang ini mungkin tidak mahu menyokong belanjawan ini bukan kerana belanjawan itu tidak bagus, tetapi atas dasar politik semata-mata. Apakah ini sebenarnya berlaku? Kalau kita tengok sejarah perbincangan di Parlimen, bila belanjawan disokong oleh pembangkang, waktu kerajaan Pakatan Harapan menjadi kerajaan pun sebelah sana tak sokong juga. Itu natural sebenarnya. Tetapi saya nak tengok dari sudut literasi kenegaraan Cik Syakawi. Waktu bacaan pertama, saya fikir sangat positif apabila tidak ada undi belah bagi. Ini satu positif. Biasanya di bacaan pertama lagi telah dibangkang, tapi di bacaan pertama banyak yang duduk. Maksudnya mereka nak suruh pergi pada bacaan yang kedua. Maksudnya mereka bersetuju dalam bacaan pertama. Saya fikir semua orang sedar tentang masalah negara COVID. Dalam bacaan kedua dia ada dua. Satu perbincangan peringkat dasar, satu peringkat jawatankuasa peringkat dasar ni apa dasar kementerian tersebut, dan peringkat jawatankuasa ni detail. Dan di situ berlaku perbahasan, dan itulah kerja di Parlimen. Kita ambil contoh kan, sensitif isu, maaflah ini berkaitan Kementerian Penerangan Jasa, kan 88 dipindah-pindah jadi 50 kalau tak salah saya. Itu fungsi perbincangan di peringkat jawatankuasa, dan itu telah berlaku, dan saya fikir ini satu anjakan Parlimen yang sangat baik untuk ini. Cuma hanya dalam beberapa kes saja. Dan apabila settle di peringkat kedua, ada baiki sana, barulah pergi pada peringkat ketiga. Peringkat ketiga tu peringkat yang telah dibaiki, dan sudah tentulah ada yang setuju, ada yang tidak dan sebagainya. Saya fikir tadi telah menunjukkan semua bersetuju dalam konteks tak kisahlah, tapi yang pentingnya diluluskan kan. So proses itu harus dipahami, dan rakyat harus dididik, ahli parlimen juga harus dididik bahawasanya ada beberapa perkara mereka harus bersetuju, dan ini yang kita belum sampai. Kita belum sampai ke satu peringkat kita boleh bersetuju perkara yang melibatkan commons semua, baik pihak kerajaan atau pihak pembangkang. Dan kita harap kematangan politik kita suatu hari nanti itu kita boleh sampai ke peringkat itu. Itu yang kita sebut tentang kematangan politik sebenarnya. Kalau kita lihat pada gambaran yang lebih besar, barangkali Prof, sektor ataupun selaku masa depan ekonomi lah, kita ambil tahun 2021, cabaran yang akan dihadapi oleh negara dengan belanjawan yang telah pun diluluskan, apakah dapat membantu negara sebenarnya untuk menghadapi situasi yang tidak menentu dari aspek politik itu sendiri ataupun ekonomi itu sendiri? Okey, cabaran ini sebenarnya banyak dan cabaran belanjawan dah selesai lah, kita anggap selesai lah. Tapi ada lagi beberapa cabaran seperti kita lihat pandemik COVID-19 ni macam makin tak kesudahan makin meningkat 80,000. Kita nak hampir sama dah, jangan jangkitan positif China tu. Itu yang macam orang kata apa yang akan berlaku tahun hadapan ni bergantung kepada sejauh mana kita mampu membendung pandemik tu. Dan walaupun baru ni diumumkan bahawa kita akan mendapat bekalan vaksin mungkin pada suku tahun pertama, tetapi ianya hanya untuk lebih kurang 10% daripada populasi. Dan vaksin yang kedua dan ketiga 10% lagi akan sampai hingga suku tahun ketiga. Bermakna semasa suku tahun pertama tu bukan semua akan mendapat vaksin. Dan kita lihat juga apa yang berlaku di luar sana dari segi geopolitik, ketidaktentuan harga pasaran komoditi. Harga minyak tahun ni kekal rendah $40 tapi dah naik ke $50. Kita nak tengok adakah dia akan kekal atau tidak. Dan juga kebergantungan kita kepada dagang utama kita seperti Amerika Syarikat, China. Dan sekarang ni China walaupun dengan Amerika Syarikat mungkin dah berbaik, tapi dengan Australia pula dia bergaduh. Jadi kita banyak orang kata terkesan dengan faktor luaran, dan faktor dalaman kita sekarang ni lebih kepada pandemik lah. Walaupun PKPB dia banyak dah dibenarkan, iaitu bergerak. Kalau kita luar sana banyak lagi sektor masih terjejas, iaitu pelancongan, hospitality, perangkutan ataupun aviation, penerbangan. Dan
pelancong asing tak masuk lagi, dan kita banyak bergantung kepada pelancong asing untuk memberi sumbangan kepada kita punya pendapatan. Di situlah saya melihat walaupun isu belanjawan ini telah agak selesai, namun kemampuan kerajaan sekarang menangani pandemik COVID-19, memulihkan keyakinan pelabur rakyat untuk terus menjalankan aktiviti ekonomi seperti biasa, itu adalah satu yang amat perlu diberi perhatian untuk tahun depan. Okey, kita akan berehat dulu buat seketika, tapi sebelum kita berehat, kita ambil satu lagi panggilan yang sudah pun ada di talian kita sekarang ini. Encik Mazlan dari Kedah ada di talian kami sekarang ini. Assalamualaikum Mazlan. Halo, Assalamualaikum, selamat malam tu. Waalaikumsalam. Ya. Ya, nak buat cadangan saya tu. Saya harap orang politik yang dipilih oleh rakyat ni tak payah dah berebut kuasa, tak payah apa, tumpu kepada rakyat pilih wakil untuk nak menyelesaikan masalah rakyat. Ya. Ni COVID tak selesai, tak selesai, macam-macam di Malaysia makin hari makin teruk. Selesai masalah rakyat dulu. Rakyat saya duduk di kampung pedalaman dekat Bali. Ya. Orang kampung ni susahlah cari makan. Ya. Dengan harga getah. Betul. Dengan harga macam-macam lah orang kampung. Suasana orang kampung menteruk sekali. Cubalah pantau ke kampung sikit lah, tak payah terlagah berebut kuasa lah. Kaya dan nak apa lagi. Itu saya cadangkan pada YBB kita yang dipilih. Tolonglah tengok rumput di bumi, tengok rumput di bumi, tengok langit, tengok rumput di bumi. Itu dia cadangan saya. Baik, terima kasih banyak-banyak apa ni Encik Mazlan dari Kedah. Itu bagi saya luahan perasaan daripada rakyat jelata. Jadi kita harap mungkin ada pihak tertentu, ahli-ahli politik khususnya lah, mungkin dapat mendengar apa yang kita siarkan dan mungkin juga akan memberikan sedikit kesedaran kepada ahli-ahli politik kita. Tapi apapun, kita rehat dululah buat seketika dan kembali nanti kita akan terus bercakap tentang isu yang menjadi perbincangan rakyat Malaysia, iaitu RUU Perbekalan 2021 lulus, politik matang demi rakyat dan negara. Kita rehat dulu. Baiklah, terima kasih banyak-banyak kerana anda masih lagi bersama kami di ruang bicara ini, dan kita masih lagi bercakap tentang RUU Perbekalan 2021 lulus, politik matang demi rakyat dan negara. Ini soalan yang mungkin agak sensitif lah, tapi mungkin ada pandangan tersendiri daripada Dr. Nur Azlan sendiri. Yalah, semalam kita tahu Tun M dan juga Kuli mengadakan satu sidang media dalam usaha mereka kenapa mereka menolak belanjawan 2021 ini. Jadi apakah secara peribadi Dr. Nur Azlan melihat bahawa walaupun press conference itu diadakan oleh mantan Perdana Menteri bersama dengan seorang lagi tokoh Kuli, tapi apakah ianya memberi impak dari segi pengundian di Dewan Rakyat hari ini? Pertama kita kena ingat dalam sisi mana sekalipun Tun Dr. Mahathir Mohamad dan Tengku Razali Hamzah dah masuk di level statement negarawan, bukan ahli politik biasa, dan saya fikir beliau bercakap dalam konteks orang yang lebih tua dan lebih berpengalaman. Baik, sidang media yang dibuatkan semalam itu ditonton oleh banyak, sangat, saya ingat lebih pada 1,000 dalam secara online itu. Dia cuba mengerahkan pengaruhnya supaya menolak bajet ini, dan saya fikir itu wajar dibuat dalam konteks Tun Dr. Mahathir sebagai perbankan. Tetapi bagaimana dengan Tengku Razali Hamzah, kita kena faham bahawa makmula Tan Sri Tengku Razali Hamzah melihat dalam konteks perlembagaan. Beliau nak beberapa kali beliau tulis surat secara rasmi, boleh tengok surat yang secara rasmi di speaker dan telah diterbitkan secara umum. Dia nak keabsahan Perdana Menteri itu dulu diundi. Bukan soal dia tidak sokong kerajaan. Kerana apabila keabsahan itu dibuat seperti tadi 111, selesai, you tak cukup dan sebagainya. Dan itu boleh dibuat. Kerana ini pernah dibuat beberapa kali. Misalnya kalau tak salah saya, Tun Hussein On waktu ambil alih jawatan dulu pun dia bawa ke Parlimen untuk undi. Dibawa, dia akan ganti Allahyarham Tun Razak kan, bawa ke Parlimen, diadakan untuk menyokong dia. So supaya keabsahan itu berlaku, saya fikir dia tengok dari sudut constitution sebagai senior politician. Kita tengok dari sudut itu. Yang kedua adalah dari sudut
sedikit sebagai literasi kenegaraan. Sekarang orang cakap tentang ahli parlimen, kita kena faham ahli parlimen ni apa sebenarnya. Ahli parlimen ni wakil kita pergi ke parlimen untuk bincang. Bincang apa? RUU. Apa itu RUU? Ran undang-undang. Maksudnya kalau mereka tak faham dari sudut perundangan, agak sukar untuk menjadi wakil rakyat di zaman hari ini. So itu ada bacaan pertama, bacaan kedua, dan saya tengok dari sudut positif dalam bacaan kedua ada perbincangan yang serius. Dahulu kadang-kadang letak je kertas setuju. Saya fikir itu tidak bagus dalam konteks demokrasi moden. Kita tengok di Amerika Syarikat. Sebab itu di Amerika Syarikat dua dewan dia tak akan bagi pada satu parti. Kalau parti Demokrat pegang ini, Republikan pegang sana. Kan nak balance, separation of power. Dan kita pun sebenarnya nak ke arah itu sebagai masyarakat matan, sebagai civil society. Terakhir, dewan itu bersidang, katalah satu tahun kita ada 366 hari kan. So dia akan bersidang paling kurang ada pembukaan. Lepas tu dia ada sidang biasanya kalau tak salah bulan Jun, Mac buka, Jun tu biasa undang-undang biasa, tapi yang ujung sekarang ni orang akan ingat kerana itu adalah soal bajet. Dan kita kena ingat wakil rakyat kalau tak salah dia kena pergi paling kurang sehari dalam waktu 6 bulan. Kalau tidak dia akan terbatal wakil rakyat kerana pernah jadi kes kalau tak salah saya 2004 kes Pelabuhan Kelang antara Datuk Tan Cheng Keng dengan Badrul Ishan sebagainya. Dia ada pun satu kes lagi di kata saya di Kedah, dia tak adil lebih pada 6 bulan dia boleh. So maksud saya dengan apa yang berlaku hari ini, rakyat sudah mula sedar macam ni parlimen belanjawan macam ni dan sebagainya, dan timbullah isu di kalangan masyarakat awam, civil society. Kita kena ingat Cik Syakawi tahun 70-an kita punya intelektual dan yang kuat. Hari ini berita sedih kita dengar Allahyarham Profesor Deraja Engku Aziz meninggal. Pada zaman itu Profesor Deraja Engku Aziz dan kawan-kawannya adalah sebahagian daripada intelektual yang menjadi public intellectual yang tak boleh dibincangkan di parlimen, mereka bawa ke Nusi Melayu bincangkan. Akhirnya kita dapat dua idea berbeza. Hari ini intelektual kita itu tidak ada. So, saya bercakap dalam konteks itu saja. Kerana kalau serahkan pada orang politik saja, dia akan jadi dua saja. Penyokong, pembangkang. Dia tak akan ada yang tengah-tengah. Dan bila kita nak maju ke depan. Okey, saya ringkas-ringkasnya yang 17 hari bulan nanti itu apa yang akan berlaku? Itu akhir persidangan kita, dan speaker kalau ada beberapa usul lain misalnya undi percaya, undi tak percaya, dia masih boleh. Tapi saya fikir apa yang telah dibuat tadi telah memberi keabsahan kepada kerajaan bahawa belanjawan itu telah diluluskan, dan saya rasa memberi kegembiraan pada banyak pihak, terutama masyarakat awam. Okey, sebagai seorang yang menumpukan perhatian Prof dari segi aspek ekonomi, apakah Prof melihat bahawa belanjawan 2021 itu sebenarnya mencukupi ataupun memadailah untuk seketika bagi menaikkan semula sektor ekonomi, membantu rakyat menghadapi COVID-19, tetapi yang membimbangkan banyak pihak ialah apakah sasaran yang dituju itu haruslah tepat kepada mereka yang amat memerlukan. Jadi apa yang perlu dilakukan oleh kerajaan selepas belanjawan ini diluluskan? Okey, saya mempunyai pandangan yang sedikit jauh sebab kalau kita lihat mungkin orang nampak apa yang kerajaan lakukan sekarang ni mungkin bersifat populis, iaitu rakyat nak duit, kita bagi duit sekarang. Tapi kalau kita nak gunakan satu analogi lah, Syakawi ada berapa anak? Dua. Okey, bayangkan sekarang ni tiba-tiba anak minta macam-macam lah. Ada yang nak beli barang, ada yang kata nak gunakan sebagai modal berniaga. Isteri pun satu je. Soalan perangkap. Jadi isteri pun nak juga, okey. Dengan gaji kita ada sekarang ni dan kemudian dengan permintaan perbelanjaan ni mungkin kita dapati tak cukup. Jadi kalau kita nak tambah gaji mungkin susah. Okey. Dan apa yang kita nak buat ialah kita pergi buat pinjaman peribadi, okey, ataupun anak-anak kereta kita buat pinjaman kereta dan belikan. Jadi ini yang berlaku pada kerajaan, iaitu kita lihat belanjawan ni adalah belanjawan defisit sejak tahun 1998 hingga sekarang. Bermakna kerajaan membelanja lebih daripada pendapatan. Bagaimana kerajaan boleh belanja lebih, iaitu dengan mengambil hutang tambahan. Dan kalau kita lihat sidang parlimen sebelum ini pun meluluskan bahawa kerajaan persekutuan boleh menambah hutang sehingga 60% daripada KDNK. Dan apabila kita lihat itu, pada masa sekarang ada ruang untuk kerajaan menambah hutang supaya boleh memberi kepada rakyat perniagaan untuk orang kata merancakkan ekonomi. Tetapi
bayangkan hutang kerajaan ni kalau kita buat setiap RM100 hasil pendapatan negara tu, pada masa sekarang kerajaan terpaksa membayar lebih kurang RM13.50 macam tu untuk bayar komitmen hutang tahunan. Dan selepas ini dijangka akan naik sehingga 15% ataupun RM15 lah. Maknanya daripada 100 tu nak naik ke 15. Setiap RM1 peningkatan hutang tahunan tu akan menyebabkan belanja pembangunan ataupun pengurusan makin berkurang. Ianya akan berlaku sedikit demi sedikit. Kalau bagi saya lah, walaupun saya bukannya pakar politik, tapi bagi saya orang politik ni dia punya mindset ataupun pemikirannya sikat 5 tahun ataupun kurang daripada tu. Jadi apa saja yang boleh orang kata menggembirakan rakyat pada 5 tahun tu, itulah yang kita bagi. Jadi mungkin masa tu Syakawi kata okey, saya kasih je semua, kasih semua ni. Lepas tu Syakawi nak pergi bercuti 2-3 tahun tempat lain, biarlah fikir-fikir sendiri macam mana. Jadi itu yang sebenarnya yang bagi saya lah, walaupun kita lihat ini adalah komitmen kerajaan untuk memastikan ekonomi berjalan dengan lancar tahun depan dengan penuhnya peruntukan dan sebagainya, saya mahu juga kerajaan memikirkan implikasi untuk tahun-tahun akan datang dengan hutang yang semakin meningkat. Apakah orang kata reformasi yang boleh dilakukan dari sudut sistem monetary kita, bagaimana kita dapat mengurangkan kadar keberhutangan tu, dan orang kata boleh memastikan bahawa purchasing power ataupun kuasa membeli rakyat itu kekal. Sebab kalau kita rujuk pada CPI, Consumer Price Index, harga makanan pada tahun 2010, maknanya 10 tahun dulu, banding dengan sekarang dah meningkat 35%. Maknanya kalau kita gaji sama je, kita akan beli kurang daripada sekarang. Dan ini sebenarnya telah kita alami dengan kenaikan harga rumah, kos sara hidup, dan kita tidak mahu orang kata menang sorak kampung tergadai. Kita berjaya meminta kerajaan memberi peruntukan yang banyak, tetapi sebenarnya akhirnya nanti kita akan menjadi hamba hutang kepada ramai pihak. Anticipation anda sendiri, Prof, tahun depan kita bercakap tentang 2021 kerana ini bajet untuk tahun 2021. Apakah situasi ekonomi macam kita sentuh awal tadilah, bahawa mungkin masih lagi dalam situasi yang tertekan, tetapi dengan jumlah peruntukan yang diberikan oleh kerajaan untuk pelbagai kementerian dalam usaha untuk membantu rakyat, itu adalah sesuatu yang positif sebenarnya dalam memberikan semangat ataupun kekuatan semula kepada rakyat untuk bangkit daripada apa yang kita hadapi sekarang. Ya, peruntukan yang terbesar memang akan memberi orang kata semangat yang baru. Namun sekarang ni kita harap pelaksanaan dia sampai memberi yang ditujukan, target itu memberi impak, dan sebenarnya ia boleh dilakukan. Saya lihat sebagai contoh semasa apa yang berlaku sekarang ni, satu unit di bawah Kementerian Keuangan iaitu Laksana. Apa yang saya suka ialah setiap minggu mereka melaporkan apa yang berlaku di bawah tu, on the ground, dan segala intervensi terus dilaksanakan kerana mereka tahu ini yang berlaku. Sebagai contohlah, baru-baru ni Pelan Prihatin memberikan subsidi upah dan memberikan bantuan geran kepada mikro, kepada peringkat mikro, dan mereka dapati dah habis salur. Jadi untuk pelan yang seterusnya mereka tambah lagi. Dan ini yang sepatutnya juga lakukan untuk belanjawan, iaitu berlakunya orang kata transparansi dari segi pelaporan bahawa banyak yang telah diperuntukkan, ada tak impak dia, dan boleh tak kita tambah lagi. Sebab belanjawan, jangkaan, belum tentu orang kata semua yang dijangkakan itu akan dibelanjakan. Dan kita harap kali ini transparansi ataupun sikap bertanggungjawab itu ada. Kita dah ada teknologi sekarang, segala-galanya boleh orang kata di depan mata. Dan saya haraplah kerajaan akan lebih terbuka dalam untuk orang kata melaporkan apa yang telah dibelanjakan untuk tahun 2021 tu sepanjang tahun hadapan tu, supaya kita boleh nampak memang keikhlasan tu ada ni sebenarnya. Okey, ini soalan politik kepada Dr. Noor Azlan lah. Walaupun belanjawan ataupun RUU perbekalan 2021 ini telah pun diluluskan, tapi kita tahu jumlah mereka yang memberi sokongan itu agak kecil, hanya kelebihan 3 undi sahaja. Adakah ini gambaran, ada juga yang bermain di luar sana, bahawa kedudukan Perikatan Nasional itu sendiri dan juga kedudukan Tan Sri Muhyiddin Yassin sebagai Perdana Menteri dikatakan begitu fragile sekali. Apakah itu boleh kita anggap?
Fragile itu tidaklah sebegitu. Maksud begini ya, kalau waktu Yang Berhormat Perdana Menteri mengangkat sumpah pada bulan 2 dan kan dengan jumlahnya kalau tak salah 131. Sekarang jadi 110. Kemana hilang tengah jalan itu? Sebab itu barangkali senior politician seperti Yang Berhormat Mulia Tengku Razali nak benda itu disahkan dulu di Parlimen. Dan saya fikir permintaannya itu masih dalam konteks logik. Tapi walau bagaimana, politik adalah politik. Saya tengok daripada sisi kesedaran literasi kenegaraan. Dalam sistem demokrasi, menang satu undi pun kekal satu undi. Kelantan 2004 dia pernah menang cuma 2 kawasan, kalau tak salah saya, dan dua-dua kawasan tersebut, satu tu 3 undi, satu lagi berapa saya tak ingat, tapi kekal hingga 5 tahun. So dalam kerajaan sekarang juga begitu. Dan saya yakin kerana kita berada dalam COVID, kalau tak COVID saya yakin dia dah berubah. Lepas pada 3 tahun kita boleh berubah Parlimen. Saya ingat mandat akan diberi kepada rakyat. Apa akan jadi sesudah ini? Saya kekal dengan pandangan saya bahawa bajet itu memang daripada awal lagi akan diluluskan. Kalau tak diluluskan, dia menjadi macam satu perkara keanehan. Kerana memanglah opposition di zaman mana pun dia akan adalah benda yang dia tak setuju. Tak pernah dia akan sokongkan. Cuma sekarang yang menjadi isu panas kerana majoriti itu tidak banyak. Itu saja. Adakah kerajaan boleh waras atau tidak? Ada pertanyaan tadi. Kita balik pada tahun 69, sedikit sejarah. Pada tahun 1969 kita ada pilihan raya pada waktu itu. Selepas pilihan raya berlaku 13 Mei. Naiklah Allahyarham Tun Razak dengan pemimpin yang sangat kita hormati. Tun Razak dan beberapa pada waktu itu mencadangkan konsep Barisan Nasional bersama dengan PAS. Asalnya kita 1955, 57 kita merdeka dalam bentuk parti perikatan UMNO, MCA, MIC. Tapi mulai tahun 74 kerana peristiwa 69, Tun Razak berfikiran kita harus berangkul semua golongan pada waktu itu. Contoh, Gerakan itulah parti pembangkang. Gerakan mengalahkan MCA di Pulau Pinang pilihan raya 69. Diambil Gerakan menjadi parti kerajaan, dan PAS adalah parti pembangkang. Dan Allahyarham Datuk Asri Muda lepas itu menjadi Tan Sri berbincang dengan Tun Razak berbincang dengan dia, akhirnya bersetuju memasuki PAS, memasuki Kerajaan Barisan Nasional dan tubuhkan Kerajaan Barisan Nasional dan diperbesarkan daripada Parti Perikatan ditambah. Yang tak masuk parti pada waktu itu, Parti Barisan Nasional, Parti Kerajaan, kalau tak salah saya DAP, kerana baru peristiwa Singapura keluar 9 Ogos 1965, dia 66, dan salah satu lagi Parti Rakyat Malaysia. Yang lain adalah Parti Kerajaan. Maknanya kita pernah ada kerajaan tanpa pembangkang. Ini barangkali idea-idea setengah negarawan nak wujudkan unity government. Saya nampak dari konteks itu. Cuma barangkali kerana politik kita terlalu fragile, ada banyak kepentingan dan sebagainya. Dan inilah istilah yang baru, penjajaran baru. Penjajaran. Dan ini penjajaran baru ini saya fikir akan menjadi satu isu yang hangat dibincangkan sesudah ini. Okey, kembali semula kepada Prof. Ini pun menarik, Prof. Kalau kita lihatlah, anticipation Prof jugalah menarik pelabur-pelabur luar untuk datang ke negara kita. Apakah dengan lulusnya belanjawan 2021 ini, mungkin itu akan memberikan satu ialah kita katakan satu dimensi barulah sebenarnya kepada pelabur-pelabur luar sekarang ini. Sudah ada keyakinan daripada mereka, dan mungkin selepas ini kita akan mendapat satu pelaburan luar yang mungkin akan memberi impak dan juga kesan yang cukup positif kepada ekonomi Malaysia. Okey, ada beberapa potensi bahawa pelabur luar akan kembali untuk melabur dalam negara kita. Pertama, kalau kita lihat sebulan 2 baru ini kita telah menandatangani perjanjian RCEP, APEC, melibatkan kuasa ekonomi yang besar yang merangkumi lebih kurang 40% daripada ekonomi dunia dan sebagainya. Dan apabila kita mampu mengambil kesempatan di atas perjanjian kerjasama ekonomi ini, kita akan ada peluang untuk menarik lebih ramai pelabur. Dan baru-baru ini walaupun ada isu fish rating menurunkan taraf kita punya daripada A, negatif A kepada BB plus dan sebagainya, kesan dia ialah sebenarnya walaupun kita nampak negatif ia akan memberi
kenaikan harga kupon ataupun kepada kita punya security ataupun bond dan tetapi sebenarnya dia boleh menyebabkan orang nak melabur, nak beli bond kita tu sebab dia punya yield, dia punya dia punya pulangan dia tinggi. Dan baru ni government punya security pun memang oversubscribe lah, lebih 2 kali dan itu kita nampak. Dan kalau kita tengok dari segi foreign direct investment, pelaburan langsung ke dalam negara kita memang masih lagi ada, walaupun orang kata tidaklah setinggi tahun lepas, tetapi peningkatan tu kekal dan negara yang melabur pun pelbagai. Dan kalau kita lihat bursa Malaysia pun sebenarnya pelabur asing dah lama keluar daripada kita kerana mereka mencari tempat yang lebih peluang yang lebih tinggi, tetapi mereka sudah kembali. Saya sudah nampak mereka datang kembali membeli saham tempatan. Disebabkan itu saya melihat apabila situasi yang berlaku sekarang ni, memang kita ada potensi untuk menarik kembali pelabur untuk datang ke negara kita. Dan yang penting sekarang adalah usaha untuk yang committed lah untuk menarik mereka itu dengan menjanjikan kestabilan pelaksanaan dasar dan polisi. Kita tak mahu berubah-ubah lah. Dan juga kita lihat kedudukan Malaysia ni sebenarnya amat strategik di Asia Pasifik ini. Kita harus memastikan bahawa hubungan bilateral hubungan dagang antara beberapa negara tertentu ni diteruskan. Sebab kita tengok sebagai contoh je, satu je, semasa pandemik COVID-19 ni negara Singapura mengalami orang kata kemensiasatan ekonomi yang teruk dan mereka sebenarnya amat bergantung kepada supply of food, bekalan makanan daripada negara luar. Tapi disebabkan mereka telah menentangi perjanjian dengan New Zealand, maka mereka terus mendapat orang kata bekalan makanan langsung daripada New Zealand dan berjaya orang kata memastikan kestabilan dari segi bekalan makanan. Kita pun sepatutnya macam tu. Maknanya kita tidak harus hanya bergantung kepada satu negara saja. Apabila China bergaduh dengan US, kita terkesan. Apabila India bom boykot minyak sawit kita, kita terkesan. Dan disebabkan itu apabila US pun custom kata top glove yang sarung tangan tu, kita pun terkesan. Kalau kita ada ramai lagi rakan dagang, kesan-kesan ini dapat dikurangkan. Itu sepatutnya kita harus tumpukan untuk tahun depan. Soalan yang direct lah kepada Prof sendirilah. Sebelum kita pun hampir ke penghujung sebenarnya. Are you happy sebenarnya Prof secara peribadilah terhadap apa yang telah pun dilakukan oleh Menteri Kewangan kita sekarang ini? Bukan berangkap tak? Bukan berangkap. Saya baru nak guna analogi yang sama. Adakah isteri happy? Jadi apa yang kita tahu bukan senang lah untuk buat belanjawan yang bukan mudah. Okey, kena mengikut pelbagai orang kata kehendak daripada semua orang nak. Okey, dan apabila kita bentangkan pembangkang pula nak nilai nak lagi kan. Jadi kita kena hargai itu bahawa apabila kerajaan yang orang kata betul-betul kukuh ni, maknanya tak ada 2/3 ni, mereka tak boleh orang pekakkan telinga dengar kan, mereka kena berkira. Disebabkan situ saya lihat mereka telah buat yang terbaik. Okey, dan saya rasa rata-ratanya memang bersetuju, gembira dengan apa yang diumumkan. Memang ada yang tidak sempurna, tetapi kita kena ingat tahun depan saya tak tahu sebenarnya ada belanjawan susulan. Jadi apa lagi yang kata tak cukup yang perlu ditambah baik tu, jika ianya wajar maka kerajaan boleh bagikan lagi. Apa yang penting sekarang ini ialah hentikanlah orang kata bergaduh pasal belanjawan ni. Yang penting kita sekarang memastikan ianya dilaksanakan mengikut apa dirancangkan. Alhamdulillah. But you are happy with your wife kan? Kalau sebab saya lecturer saya boleh kata bagi B+ lah. Cantik. Okey, kita hampir di penghujung. Kita keluar sedikit daripada apa ni yang kita bincangkan. Nampaknya apa yang berlaku tadi pun doktor sebut jugalah tentang apa yang berlaku di Perak. Mungkin hari ini mungkin sudah pun hampir-hampir dianggap selesai lah kerana 5 ahli Majlis Mesyuarat Kerajaan Negeri Perak, termasuk 2 daripada PAS telah pun mengangkat sumpah di hadapan Sultan Perak, iaitu Sultan Nazrin Muizzuddin Shah di Istana Kinta di Ipoh pada petang tadilah. Jadi apakah doktor melihat bahawa ini mungkin sudah pun selesai lah masalah politik, masalah yang timbul di Perak itu sendiri? Secara pentadbirannya selesai, status quo, dan kita harus memahami politik Perak, Cik Syakawi. Selepas pada 2008 kerajaan
pada waktu namanya Pakatan Rakyat, sempat 9 bulan bawah Datuk Seri Nizam. Lepas tu dapat balik kepada UMNO. Lepas tu dalam pilihan raya 2013 UMNO maintain dengan Datuk Seri Zamri Kadir. Yang 2018 opposition dapat balik. Tapi dalam majoriti lebih pada 3 kursi dan sebagainya. Apa maksud yang boleh kita pelajari? Bagi orang yang mahir tentang angka, statistik, simulasi pilihan raya, perkara ini tak akan jauh berubah dalam pilihan raya akan datang. Sebab tu harus ada penjajaran politik baru. So dalam konteks Perak, apa yang telah dibuat, sudah tentulah ada negatifnya kerana Menteri Besar apa proses Menteri Besar sebut, iaitu undi dalam Dewan. Bagaimana asalnya undi menyokong Menteri Besar telah bertukar menjadi undi tidak menyokong pada Misal akhirnya jatuh. Itu sesat. Isu yang kedua adalah pelantikan. Kalau kita tengok pada waktu itu, akhirnya kembali kepada Bahduli Tuanku Sultan. Kenapa? Kerana kita faham. Kita menganutkan tadi saya sebut demokrasi parlimen, raja perlembagaan. Ujung adalah raja perlembagaan. So raja kena restui dulu. So dalam konteks kita, perkara 42A kalau tak salah saya, pada hemat baginda yang Tuan Agong ataupun dekat negeri pun sama, mendapat majoriti daripada Dewan Rakyat. Siapa yang dapat majoriti? Dan itulah, kalau dalam undi angkat tangan dan sebagainya, belah bagi, ada juga dalam bentuk SD. Pada 2008 tu Datuk Seri Zamri Kadir tu dalam bentuk SD. Datuk Seri Nizam jatuh tu dalam bentuk SD, bukan dalam Dewan pun. Dan dia pergi menghadap ke Bahduli Tuanku untuk membubarkan, tapi tuanku Allahyarham pada waktu itu tidak, kerana itu memang kuasa tuanku berbicara. So pelantikan tadi saya fikir logik kerana UMNO merupakan kursi terbanyak dan PAS juga mendapat status. So kenapa? Kerana kita kena faham pelantikan Menteri Besar, Ketua Menteri memang Bahduli Tuanku, tetapi exco itu biasanya dihantar, diberi nasihat oleh Ketua Menteri, Perdana Menteri, dan biasanya akan dipersetujui. Kenapa? Kerana sejarah politik Perak kena kembali lebih awal. Dahulu pun berlaku sedikit konflik. Datuk Seri Ghazali Jawi, kau tak tahu, tahun 69 ada masalah sikit dengan istana pada waktu itu, menyebabkan, dan sekarang kita tengok istana telah dapat selesaikan dengan baik, pelantikan dan baik, dan ada beberapa masalah itu dapat diselesaikan dengan baik. Tapi adakah selesai? Saya fikir selagi pilihan raya ataupun selagi pilihan raya akan datang tak dilakukan, selagi penjajaran politik tidak dilakukan, selagi perundingan kursi dibuat dengan cara betul bijaksana, politik akan kekal tidak stabil. Tapi kita harapkan kestabilan itu akan datang kerana ini memberi manfaat kepada seluruh rakyat Malaysia. Okey, sebelum kita berpisah, ada 2 minit saya beri ruang dan juga peluang kepada Prof. Dr. Ahmad Razman. Harapan Prof sendiri ialah, kalau harapan rakyat tadi kita dah dengar pun dilontarkan di pelbagai media, harapan anda sendirilah kepada ahli-ahli politik kita dan kepada rakyat kita. Sebenarnya salah seorang ahli parlimen tu student saya sekarang ni. Okay. Bagi pesanan kan. Dan dia nak ambil exam sebenarnya minggu depan. Jadi saya bagi ketahui dia maknanya kena buat kerja bersungguh-sungguh lah. Jadi kalau kita lihat sekarang ni apa yang berlaku untuk ahli parlimen, ingatlah bahawa kenapa anda di situ, kenapa anda berada di situ, tunaikan tanggungjawab. Dan apabila kita lihat kerajaan juga, kaki tangan kerajaan untuk melaksanakan belanjawan tahun depan, dan kalau kita sebut hashtag kita jaga kita tu, bermakna kita sebagai rakyat pun turut kena sama-sama orang kata membantu negara dalam pemulihan ekonomi ni. Jangan semata-mata harapkan kalau kita layak dapat bantuan tu kita terima, tapi kalau kita ada usaha sendiri untuk membantu diri sendiri, masyarakat dan juga negara, kita harus keluar daripada kepompong ataupun cara kerja yang lama dan cuba membuat sesuatu yang boleh membantu meningkatkan produktiviti pendapatan kita dan sekaligus meningkatkan ekonomi negara. Itu yang kita harus lakukan tahun 2021 nanti. InsyaAllah. Jadi terima kasih banyak-banyak kepada Profesor Maria, Dr. Ahmad Razman. Terima kasih kepada Dr. Noor Azlan Hadi Yaakob kerana sedia bersama kita di ruang bicara ini. Walaupun banyak lagi yang boleh kita sentuh, tetapi kita lihatlah selepas ini apa yang akan berlaku, dan ialah harapan rakyat Malaysia ialah supaya apa yang diletakkan di dalam RUU Perbekalan 2021 itu akan dapat dinikmati oleh rakyat secara keseluruhannya, dan itu harapan rakyat dan ahli-ahli politik juga seperti apa yang disebut oleh Profesor Maria, Dr. Ahmad Razman, haruslah memenuhi harapan rakyat itu, kerana rakyatlah yang memilih anda sebagai ahli Dewan Undangan Negeri ataupun sebagai ahli Dewan Rakyat. Ingat itu. Jumpa lagi.